Hai, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Jom kita belajar bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, kali ini kita akan belajar dalam tema yang ke-8 iaitu bijak sains, mesra teknologi dan inovasi. Dan kita akan belajar dalam unit yang ke-24 iaitu janakan idea, kreatif dan inovasi. Jadi adik-adik sekalian bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan pada muka surat 156. Baiklah, seterusnya standard kandungan yang kita akan belajar kali ini ialah 3.3 iaitu menghasilkan penulisan. Seterusnya standard pembelajaran pula yang kita akan belajar kali ini ialah 3.3.2 iaitu mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Seterusnya, objektif yang kita ingin capai dalam pembelajaran kali ini ialah murid-murid dapat mengedit dan memurnikan teks dalam perenggan. Baiklah, jom kita baca bersama-sama petikan yang bertajuk inovasi untuk golongan kurang upaya penglihatan. Jadi dalam teks ini ada beberapa kesalahan yang kita perlu kenal pasti. Seterusnya kita perlu edit dan murnikan. Pada tahun 2015, Institut Teknologi di Amerika telah mencipta finger reader. Alat ini mereka dicipta untuk orang kurang upaya penglihatan. Alat ini seperti sebentuk cincin dipakai di jari telunjuk. Jari boleh gerakkan pada ayat yang ingin dibaca. Mereka juga boleh membaca dengan menggunakan telefon pintar. Seterusnya, alat ini melengkapkan kamera dan audio. Kamera akan terimbas ayat yang ditunjuk oleh jari. Setiap ayat yang mengimbas akan bertukar dalam bentuk suara. Mereka akan dapat mendengar tiap perkataan bila jari digerakkan pada baris ayat di buku. Selain itu, alat ini dapat dibawa oleh orang buta ke mana sahaja kerana saiz alat ini kecil. Proses pengajaran dan pembelajaran di kelas juga lancar. Guru hanya menerangkan tentang isi pelajaran tanpa membacakannya. Hal ini berlaku kerana murid telah membaca sendiri dengan menggunakan alat ini. Jelaslah, alat ini boleh murid kurang upaya penglihatan membantu baca dengan mudah. Mereka dapat baca pelbagai-bagai jenis bahan. Kini, bahan bacaan mereka tidak terhad lagi kepada tulisan Braille. Bahan dan sumber bacaan mereka kini semakin bertambah dan luas. Jadi berdasarkan petikan ini, ada beberapa kesalahan yang kita perlu kenal pasti. Baiklah, jom kita kenal pasti terlebih dahulu dalam perenggan yang pertama. Dalam perenggan yang pertama ada 6 tempat kesalahan. Yang pertama, Institut Teknologi, yang mana perlu ditulis menggunakan huruf kecil iaitu bukan kata nama khas. Kedua, alat ini mereka dicipta untuk orang kurang upaya penglihatan. Dari segi susunan ayat, alat ini dicipta oleh mereka untuk orang kurang upaya penglihatan. Seterusnya yang ketiga, sebentuk dari segi ejaan. Sepatutnya sebentuk. Kemudian penggunaan kata sendi nama yang keempat, di, sepatutnya pada.
Yang kelima, telunjuk dari segi ejaan juga sepatutnya telunjuk O digantikan dengan huruf U. Dan yang terakhir untuk perenggan yang pertama ialah telefon. Dari segi ejaan juga sepatutnya telefon. Baiklah, seterusnya perenggan yang kedua. Di sini ada 5 kesalahan. Yang pertama dari segi penggunaan imbuhan, melengkapkan, sepatutnya dilengkapi. Yang kedua, penggunaan imbuhan juga bukan terimbas tetapi sepatutnya mengimbas. Yang ketiga, imbuhan juga mengimbas, sepatutnya diimbas. Kemudian penggunaan kata bilangan, tiap sepatutnya setiap. Dan yang terakhir, bila sepatutnya apabila. Seterusnya perenggan yang ketiga. Di sini dari segi ayat ada 2 kesalahan. Yang pertama, alat ini dapat dibawa oleh orang buta bawa ke mana sahaja kerana saiz alat ini kecil. Sepatutnya alat ini dapat dibawa oleh orang buta ke mana-mana sahaja kerana saiz alat ini kecil. Yang kedua, guru hanya menerangkan tentang isi pelajaran tanpa membacakannya. Hal ini berlaku kerana murid boleh membaca sendiri dengan menggunakan alat ini. Yang betulnya, guru hanya menerangkan isi pelajaran tanpa membacanya. Hal ini dikatakan demikian kerana murid boleh membaca buku ini sendiri dengan menggunakan alat ini. Seterusnya, perenggan yang keempat. Ada 3 kesalahan. Yang pertama, jelaslah alat ini boleh murid kurang upaya penglihatan membantu baca dengan mudah. Yang betulnya, jelaslah alat ini boleh membantu murid kurang upaya penglihatan untuk membaca dengan mudahnya. Yang kedua, baca pelbagai-bagai jenis yang sepatutnya membaca pelbagai jenis. Dan yang ketiga, luas sepatutnya meluas. Jadi lengkap sudah beberapa kesalahan yang terdapat dalam petikan yang telah kita edit dan murnikan. Jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Diharapkan apa yang kita belajar mampu membantu dan memberi manfaat kepada kamu. Semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.